wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sesemati Tuan Mengurusi Masjid Tuan Haji Zaidal, barisan imam-imam kita dan barisan ahli jantung kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama akan rafa' syukur puji pada Allah SWT kerana hingga ke saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus melaksanakan ketaatan kita pada Allah Ta'ala, dan di samping itu kita sama-sama dapat memenuhi keperluan hidup yang sementara ini. Sebentar tadi saya minta izin Tuan Pengerusi untuk memberi maklumat sedikit tentang kebakaran 4 buah rumah pondok pertama saya dululah, masa usia 8-9 tahun dulu. Terbakar 4 buah rumah, habis langsung lah, rumah kayu dengan simen ya. Jadi sika-sika siapa-siapa yang berkeinginan nak menyumbang, persilakanlah, boleh sikit kurang meringankan bantuan mereka. Itu saja. Baik tuan-tuan, malam ni kita tengok buku kecil kita ya tuan. Lama tak tengok kan buku kecil tu. Bawa dah buku ni? Kalau tak bawa, kita try buku besar aja. Bawa nah. Kita lihat sikit tuan-tuan buku Mutiara Indah Menjelang Fajar. Buku ni yang kita turut menyumbang kepada satu pondok juga dulu. Daripada harga buku ini 30% kita sumbang kepada pembangunan pondok di Pendang, Kedah iaitu. Baik tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita ke mana Tuan Haji Nizam? Mutiara Indah yang keberapa? Ingat tak? Yang kelima ya? Yang kelima nah. Baik tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita renungi sedikit kata-kata hikmah yang ditinggalkan oleh, bukan yang ditinggali pamerkan sebab orang ni masih ada, iaitu Al-Allamah Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, yang masih ada. Apa kata beliau sebagai mutiara indah untuk kita ambil sedikit pengajaran daripadanya buat menentukan hala tuju kita, sama ada kita bersimpang siur ataupun kita berada di jalan yang lurus. Apa kata beliau? Tidak harus bagi seorang Muslim itu untuk hidup terputus hubungan dengan ilmu pengetahuan. Masya Allah tuan. Tidak harus ni, tidak boleh. Seseorang insan tidak harus terputus hubungan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu tu pengetahuan lah. Pengetahuan tu bahasa Melayu, ilmu tu bahasa Arab. Maka seharusnya dari kita-kita ini tak boleh tidak, janganlah satu hari berlalu kita tak dapat langsung pengetahuan ilmu. Kurang-kurang satu hari kita dapat satu ilmu.
Kadang-kadang bukan dengan duduk di pentas yang macam ni. Kita melihat sesuatu objek, kita buat kajian, analisa dia, teliti dia, hasilnya akan dapat suatu pengetahuan yang cukup mantap. Saya teringat satu kata-kata petang tadi. Katanya, orang kaya berulang-alik ke Mekah kerana rindukan Baitullah. Tetapi Allah amat rindu orang kaya yang sentiasa bersedekah. Orang kaya yang biasanya rindu kepada Baitullah dan terus booking terbang ke sana. Tapi Allah amat rindu orang kaya yang turut nyumbang bersedekah kepada yang golongan-golongan yang lemah. Masya Allah tuan-tuan. Kita berulang-alik terbang ke sana untuk menunaikan umrah. Alasan rindukan Kaabah. Ya betul. Tapi yang sebilangan kecil lagi yang tidak dapat makan. Jangan kata nak menyimpan, nak makan pun belum tentu. Maka Allah lebih rindu orang kaya yang menyumbang kepada mereka daripada orang kaya yang terbang berulang-alik melihat Baitullah. Masya Allah tuan-tuan. Maka bila kita kaji-kaji betul, kita boleh berbangga tiap-tiap tahun kita pergi umrah, balas tahun 2 kali. Tapi kaum keluarga, kaum kerabat yang tidak dapat menikmati makan minum, apalagi kesenangan, apakah kita nak biarkan tuan-tuan? Maka sudah tentu ketika itu lebih afdal kita membantu dia. Membantu fakir miskin adalah wajib. Mengerjakan umrah adalah sunat. Maka buatlah analisa. Bagi hati yang terang tadi, dia nampak itu semua. Baik. Tidak harus bagi seorang Muslim itu untuk hidup terputus hubungan dengan ilmu pengetahuan. Maka sesiapa yang tidaklah ia seorang alim, maka bersedialah untuk menjadi seorang pelajar. Dan mereka yang tiadalah keadaannya seorang pelajar, maka jadilah ia seorang pendengar setia ilmu. Maka jikalau pun tidak nak mendengar pun tak ada kesempatan, jadilah ia seorang yang kasih dan cintakan semua mereka di atas. Dan demikianlah, itulah selemah-lemah kedudukan. Dalam hadis tuan-tuan, hadis ini disebut Nabi sebut kun aliman. Jadikanlah kamu ini alim, guru. Tak mampu, kun muta'alliman, jadi seorang yang pelajar. Tak mampu juga, au kun mustami'an, jadilah pendengar pada ilmu. Tak mampu juga, au kun muhibban, jadi kalau orang yang suka kepada ilmu dan suka kepada orang yang suka ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang nombor 5. Semua tak mampu. Sebab tu satu riwayat tu diceritakan, seorang yang dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah perintahkan Jibril bertemu dengannya dan bertanya, apakah kamu semasa hidup kamu menuntut ilmu pengetahuan? Tak ada. Apakah kamu makan bersama guru-guru para ulama? Tak ada. Adakah kamu suka melihat wajah-wajah para ulama? Tak ada. Akhirnya Jibril tanya, adakah kamu suka orang yang sukakan ulama?
Kamu suka orang yang belajar? Saya suka. Keluarkan daripada neraka. Tu dia tuan-tuan, kedudukannya. Hebat tuan. Ya. Maka 4 golongan. Jadilah guru, tak mampu jadilah pelajar. Tak mampu jadi pendengar. Tak mampu jadi orang yang suka. Contohnya saya suka belajar kat masjid, tapi saya tak pergi lah, tapi saya suka, pun kira okey lah. Jangan jadi orang nak buat imam mana langsung tak ke arah situ, kan? Jadi itulah kata-kata hikmah yang dilontarkan oleh Dr. Syuk Al-Qardawi, yang apa yang dikata tu sebenarnya telah tersebut dalam sebuah hadis. Maka berusahalah kita tuan-tuan. Dalam hadis lain Nabi bersebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran. Nampak? Sebaik-baik. Khairukum. Sebaik-baik di kalangan kamu umatku orang yang belajar Quran wa 'allamahu, dan mengajar pula pada orang lain. Kalau mampu tak mampu mengajar, belajar. Sambil bila? Sambil mati. Belajar. Boleh tak boleh kerja Allah Ta'ala? Dia belajar tidak, mengajar lagi lah, kan? Maka tuan-tuan, kesimpulan ringkas daripada ini, mari selagi hayat di kandung badan, selagi ada tenaga, kemampuan, teruskan tuan-tuan. Jangan tinggal sama sekali solat berjemaah dan belajar ilmu dalam kuliah. Dua ni cukup tuan, insya-Allah tuan-tuan. Jaga yang ni, kan? Baik, kita terus kepada buku kita tuan-tuan. Walaupun kita masuk Aisyah, kita berhenti lah ya. Jadi kita ambil sikit malam ni. Kalam hikmah yang ke-55, nur. Kita dah terang sebelum ni apa benda kan nur. Nur ni cahaya, nar neraka. Kan tak jauh tu. Nur cahaya, nar neraka. Kan? Nur itulah yang menerangi. Baik. Pada kalam hikmah dahulu, Ibnu Athaillah Sakandari menyebut, nur ini jundul qalbi. Nur itu tentera hati. Nur ni secara mudah kita nak ringkaskan ialah, dia kata sini, kita tengok muka surat 392. Ibnu Ajibah berkata, tatkala nur sebagai tentera hati yang mendedahkan segala hakikat, boleh membezakan hak dan batil, sehingga kemenangan akan datang menghadap Allah SWT dengan jelas dan nyata. Maksudnya, apabila hati ini diterangi dengan nur, bila hati ini diterangi dengan nur, nur ni merupakan ilmu langsung daripada Allah, yang disebut dengan ilmu ladunni, ilmu langsung daripada Allah, dengan cara Allah mengilhamkan. Bila dapat nur ini, terang. Bila terang, dia nampak apa yang sepatut dia buat, apa yang sepatut dia tidak buat, yang mana benar, yang mana salah. Itu hasil nur tadi. Contoh tuan-tuan, dia dalam istilah tasawuf ni, di sini disebut basar. Basar ni mata kasar, basirah mata hati, kan? Mata kasar basar ni apabila dia kabur, bila mata ni kabur, selaput, dia nampak satu benda dengan cara yang tidak sahih, tidak jelas, maka keputusan yang dia buat mungkin tersalah sebab berpandu kepada mata yang kabur. Mungkin dia berjalan, dia akan jatuh lubang.
terlanggar besi, terlanggar batu, sebab matanya kabur. Mungkin membawa kebinasaan terus. Begitu juga apabila mata hati basirah tadi ini tak ada nur, maka dia melihat sesuatu tu yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ini boleh berlaku sebab mata hati sudah kabur. Ataupun mata hati telah dipengaruhi oleh nafsu, dia nampak keinginan saja, kan? Maka sebab itu tuan-tuan, hari ini di antara tugas kita tuan-tuan ialah kita mujahadah, bersungguh-sungguh kikiskan, buangkan, nyahkan sifat-sifat negatif dan sifat mazmumah daripada hati kita. Lantaran itu insya-Allah apabila hati bersih, Allah akan campakkan nur dalam hati kita. Ketika itu kita nampak benar itu adalah benar, salah tetap salah. Kita takkan terpengaruh dengan mana-mana pengaruh, sebab keyakinan sudah terpacak di dalam hati kita. Ini yang kita nak. Walaupun 1000 orang kata tidak, kita kata ya, sebab hati kita berpandu kepada nur tadi. Ini yang kita sayang tu. Nur ni pun tengok, kalau dia nur yang jelas, yang mantap, dia nampak jelas. Kalau nur ada tetapi kabur, mungkin keputusannya sedikit salah, sebab bergantung kepada nur yang ada pada seseorang, kan? Macam torchlight lah. Torchlight kalau baterinya lemah, kita tak nampak lah, mungkin bahaya lah. Kalau torchlight ni lampu bateri baru, insyaAllah kita nampak jauh. Macam itulah hati ni tuan-tuan. Hati yang bersih tadi ni akan Allah limpahkan rahsia-rahsia yang orang biasa tidak tahu, tetapi dia tahu. Firasat-firasatnya, andaiannya, pandangannya banyak yang mengena lantaran hati yang bersih tadi. Bila hati yang kabur, malap, maka kadang-kadang keputusan yang tidak boleh diambil kira, amat bercanggah dengan realiti dalam agama, tuan-tuan, kan? Baik, kata Syekh, an-nuru lahul kashfu. Nur itulah yang menerangi, membuka yang tutup, menerangi yang gelap. Dulu contoh kita hidup dalam kegelapan, alhamdulillah kita hidup dalam cahaya terang. Kita dapat merasakan semua tu. Cuba kita toleh ke belakang waktu remaja kita, macam mana keadaan waktu itu, waktu remaja kita, sembahyang kita, Quran kita, macam mana adab kita. Tapi hari ini alhamdulillah, artinya Allah telah beri ilmu langsung kepada, dan kita pula bersungguh-sungguh belajar, tuan-tuan. Di antara ilham Allah Ta'ala beri kepada kita, kita ada keinginan nak jadi baik, maka Allah tunjuk lagi kita suka cari orang-orang baik jadi kawan. Dan ketika itu orang-orang yang jahat mula meninggalkan kita. Itu rezeki tu. Itu rezeki tu. Orang jahat mula tinggalkan kita, sebab persepsi berbeza dalam hidup. Orang baik dah mula dekat dengan kita, kita pun mula dekat dengan orang baik, maka sentiasa dibantu, kan? Walaupun bulan cahayanya tidak seterang matahari, tapi dengan adanya bintang-bintang itu, bumi menjadi terang. Begitulah kita, tuan-tuan. Wal basirah lahal hukumu. Dan basirah, mata hati, itulah yang menentukan hukum. Mata hati yang terang tadi, dia boleh
melihat hikmah di sebalik sesuatu dan boleh menghukumkan sesuatu berdasar pada nur basirah tadi, insya-Allah tepat. Sebab dilihat secara tepat berdasar pada ilmu tadi, mata hati yang jelas tadi. Maka kesilapannya makin kecil kalau ada pun, dan dia sentiasa ingin membetulkan. Dan hati, wal qalbu lahul iqbal wal idbar, dan hati yang melaksanakan atau meninggalkannya. Jelas mata hati yang nampak jelas tadi, yang mana benar atau batil, maka di situ hati yang nampak itu semua, maka anggota jasad jasmani kita akan turut serta mengikut apa yang hati nampak. Macam mana torchlight kita lampu terang, kita pun berjalan, kaki pun selamat, tangan selamat sebab kita nampak terang. Kalau torchlight tu tak menyala, slow sangat, mungkin kita langkah pun pijak kepala ular lah, pijak duri lah, jatuh longkang lah, sebab hati tak jelas. Macam mana bateri torchlight tadi tidak terang. Macam itulah hati kita, tuan. Macam itulah hati kita, kan? Mafhum hikmah. Hati yang digabungkan antara nur dengan basirah. Nur yang ada di hati kita merupakan ilham langsung Allah Ta'ala tadi, dan basirah, mata hati itu boleh menerima atau menolak sesuatu. Maka hati yang terang, hati yang berbekalkan ilmu langsung dari Allah, dia boleh membuat sesuatu sama ada benar ni boleh terima ataupun menolak, boleh atau tidak, sesuai atau tidak, maka dia boleh menghukum semua itu. Hati yang terang ni pilihannya tidak banyak salah dan boleh jadi tepat sekali, sebab berlandaskan kepada hati yang jelas dan mata hati basirah tadi ni. Maka bila hati menjadi raja yang baik, maka kaki tangan panca indera lain akan menurut apa kata hati, maka selamatlah. Justru baiknya hati yang baik boleh memperbaiki semua. Bila hati baik, bila raja tu baik, rakyat baik. Contoh, Sayyidina Ali pernah ditemui oleh seorang lelaki. Lelaki dia kata, wahai tuan, kenapa rakyat di zaman tuan ni agak teruk sikit, sedangkan di zaman Abu Bakar, Umar dan Osman rakyatnya lain? Apa kata Sayyidina Ali? Dia kata rakyat Abu Bakar, Umar dan Osman ialah orang macam aku. Rakyat aku orang macam kamu. Betul tu, KO kena dia. Jadi itulah keadaan tuan-tuan. Kita hanya mengeluh saja, mengeluh. Maka sinaran mata hati ini adalah penting tuan-tuan untuk tercipta sebuah keputusan yang adil dan saksama dalam melihat dan mendengar sesuatu. Maka tuan-tuan, iktibar hikmah, saya nak ringkaskan tuan, saya tak mau pandu sangat dengan ni, saya nak ringkaskan. Jadi maka kita wajib bermujahadah dengan mentazkiyatun nafs, mana membersihkan hati kita, tuan-tuan. Itu pokok pangkalnya. First agenda kita, bersihkan hati kita. Lepas itu bila hati bersih, dapat cahaya. Macam mana cermin bersih, kita nampak segala.
Maka justru itu, apabila hati bersih, maka Allah limpahkan nur ke dalam hati kita. Bererti ketika itu Allah telah kurniakan kita ilmu langsung daripada Allah, kan? Yang disebut ilmu laduni. Tak payah belajar. Tapi jangan pula saya tak nak beli hasut, saya nak tunggu ilmu laduni. Jangan macam tu. Kena belajar, kan? Jadi dengan ilmu langsung daripada Allah Ta'ala tadi, terbukalah pengertian-pengertian yang seni-seni, yang halus-halus, yang tersembunyi pada makhluk-makhluk Allah di bumi ini, kan? Maksud dia melihat sesuatu makhluk itu, di situ akan terbuka rahsianya. Allah bukakan pintu hati untuk memahami sesuatu yang dilihatnya. Sebab tu Allah tidak cipta alam ini untuk kamu lihat. Jangan hanya setakat melihat, tapi hendaklah kamu memandang, nazar, pandang dengan penuh pengertian, sehingga kamu merasakan apa yang kamu lihat sebenar kamu sedang melihat siapa yang mengadakan benda tu, bukan tengok benda tu. Kan? Kita lihat benda, jangan memuji benda tu, pujilah siapa yang mengadakan benda tu, kan? Bila hati yang percaya, dia sudah melihat macam tu. Kalau kita belah kucing, bukan kita sayang kucing kita saja, akhirnya semua kucing kita sayang, tu baru betul. Ni kita sayang kucing kita ya, kucing main, kucing lain melintas ke rumah, kita baling dengan batu kayu, itu tak cukup. Kita sayang semua kucing, yang kurap, yang kurus, yang sakit, yang sihat, kucing pasi, kucing siam, semua sayang. Ini sayang kucing saya, itu nafsu. Hati kamu masih kabur, kan? Maka tuan-tuan, bila dengan ilmu tadi yang Allah limpahkan tadi, maka di situ terbukalah pengertian-pengertian. Apa saja dia lihat di dunia, dia mendapat satu ilmu daripada apa yang dilihat. Masya Allah, tuan-tuan. Bukan sekadar lihat dan renung benda tu. Kenapa Allah cipta dia? Untuk apa diciptakan? Apa faedah untuk kita semua? Dia mengkaji. Maka segala ilmu-ilmu yang seni-seni, yang halus, yang tersembunyi, Allah bukakan untuk dia. Dan maka apabila semua ini ternyata pada diri dia, maka dia dapat membuat keputusan hukum atas sesuatu. Lantaran dia sudah melihat sesuatu, dia dapat menghukumkan sesuatu itu dengan tepat. Ekoran daripada hati yang bersih tadi. Itu kata orang firasat. Walaupun dia belum, sesuatu belum berlaku, dia sudah boleh bagi keputusan. Lantaran hati yang mendapat ilmu langsung Allah Ta'ala tadi, dia boleh, adaian dia betul, tekaan dia tepat, lantaran hati yang dilimpahi dengan nur tadi. Dan dia buat keputusan sama mana benda ni baik atau buruk. Kita tengok bila Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam, dalam perjalanan bertemu dengan seorang kanak-kanak. Di situ Nabi Khidir terus membunuh anak-anak itu. Sehingga Nabi Musa kata, wahai Tuan, Musa diam. Aku kata kau jangan ikut, kau ikut juga. Kau diam. Terus berjalan.
Musa pernah tertanya, kenapa seorang guruku yang zalim sedemikian rupa boleh membunuh anak yang tak berdosa? Berjalan lagi, jumpa sebuah rumah kosong. Maka Nabi Khidir berhenti situ, membantu memperbaiki rumah tu. Sampai berhujung permusafiran, Nabi Khidir berhenti. Mari sini Musa, aku nak cerita, kenapa aku buat itu semua. Khidir ni Tuhan bagi ilmu banyak dengan dia. Nabi Musa berguru dengan dia. Aku bunuh kanak-kanak itu tadi sebab akan datang suatu zaman dia akan berada di bawah seorang raja yang zalim. Ketika itu raja itu sedang memurtadkan orang Islam. Aku bunuh dia awal lagi. Baru Nabi Musa, Masya Allah, baru tahu rumah tu aku baiki sebab mak bapaknya sudah meninggal. Dalam kajian aku, suatu hari anak akan balik ke rumah tu, maka aku baiki. Ini kata firasat, ini kata dengan nur. Dan kita yang nampak pun hukum tak betul, apalagi benda yang belum datang. Dan akhirnya jadinya merapu kita ni. Kan? Baik. Jadi maka apabila nur telah berada dalam hati kita ni, insya-Allah tuan-tuan, kepincangan, ketelanjuran akan berkurang, saiz ketelanjuran akan kecil, dan hanya ketika itu kita melihat benar itu benar, salah itu adalah salah. Ya. Jadi sebaliknya, jika nur ini tidak ada dalam hati, maka disitulah tuan-tuan bahaya. Maka minggu lepas kita sebut satu doa yang kita imam kita sering baca, Allahumma nawwir qulubana, terangkanlah hati-hatiku ni, bi nuri hidayatika, dengan nur hidayah engkau ya Allah, kama nawwartal arda, seperti mana engkau menerangi bumi dengan matahari engkau, binuri syamsika, dengan cahaya matahari engkau. Bagaimana matahari mengeluarkan cahaya terus kepada bumi, kita nampak butiran-butiran tanah, maka begitulah nak hati kita nampak sekecil itu rahsia-rahsia itu. Itu doa kita kepada Allah SWT. Jangan lupa doa tu. Baik. Firman Allah Ta'ala sekali lagi, nur hati merupakan asalnya, manakala yang lain hanyalah mengikut. Maka hati itulah asal, yang lain mengikut. Hati itu ibarat raja. Hal ini seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang yang dibukakan Allah SWT hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya daripada Tuhannya? Nak buat, bila Allah buka hati, cahaya masuk. Bila cahaya masuk, maka bersifatnya menerangi. Hati kita diterangi, maka hati kita mula nampak itu ini. Yang penting nampak ada kesalahan kita yang lalu. Ya Allah, ya Tuhan, kenapa dah aku jadi macam tu? Mula nampak. Masa kita buat salah, tak nampak salah. Masa kita betul sikit, baru nampak kita salah. Alhamdulillah Tuhan. Itu yang penting. Sibuklah cari aib sendiri tuan-tuan, bukan sibuk cari aib orang lain. Maka mereka yang tidak dapat nur tadi, nescaya tak akan nampak keaiban diri dia. Lagi teruk, kebatilan yang dia buat didakwanya kebenaran. Masya Allah Tuhan, ternyata salah.
perbuatan dia, tapi masih mendakwa dialah yang paling benar. Tuan-tuan, orang yang salah, orang yang buat salah dan dia sedar dia salah, alhamdulillah. Yang berat ni orang yang buat salah tapi dia mendakwa dia buat yang benar. Yang paling baik dia hanya buat yang benar dan dia terus istiqamah melakukan kebenaran sehingga dia dipanggil oleh Allah Ta'ala. Inilah yang kita nak cari. Dan akhir sekali, firman Allah yang kedua tu di bawah tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. Nampak? Kata Allah, siapa yang Allah nakkan dia ni, siapa yang Allah kenaki akan memberi petunjuk pada seseorang, dia akan melapangkan dada untuk memeluk Islam. Mana hati kita semakin senang dengan agama, yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah dalam agama ni. Itu tanda-tanda Allah kendaki dia menjadi baik. Hatinya mula nampak, semakin hari semakin nampak aib sendiri dia. Sejak dulu sampai hari ni dia tak sibuk mencari aib sesiapa. Ini petanda Allah melapangkan dada dia dengan Islam. Seronok, senang dengan Islam. Tuan-tuan, bukan hanya tanggungjawab. Kalau contoh kita datang masjid dulu, sekali datang sekali tidak, terpaksa, akhirnya merasakan tanggungjawab. Datang-datang akhirnya cinta. Bila dah cinta tu tak ada halangan dah, tuan-tuan. Ya, inilah tuan-tuan. Jadi sekadar itu, jadi kita anggap hikmah 55 ni dah selesai lah. Sebab kita dah terang tadi ni. Jadi moga-moga tuan-tuan, Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, melimpahkan nur, ilham, ilmu dalam hati kita, sehingga hati kita mula nampak kebenaran, kebatilan, keraguan. Hanya yang kita cari, kita mendapat satu keyakinan yang utuh dan kuat dan meneruskan jalan kita sehingga bertemu dengan pemberi keyakinan kepada kita. Sekadar itu tuan-tuan, insya-Allah kita bertemu di hari lain kali. Moga-moga perkongsian kita malam ni akan membantu saya, tuan-tuan puan-puan, dalam mengendalikan hati yang perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya, berpandu pada acuan Allah SWT kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.